Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana la ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Nuraidah Hidayah, nama sekarang, dan nama sebelum ini adalah Lukuing binti Dakun. Dan saya berasal dari kampung Tinompok Liwan, Tambunan, dan menetap di Keningau, Keningau, Sabah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi peluang dijemput untuk berkongsi di Radio IKIM pada petang inilah. Alhamdulillah. Mona, katanya juga kehadiran Puan hadir ke konti kita, Mona, ada dijemput oleh Hidayah Center semata-mata untuk datang ke konti radio kita ni nak berkongsi dengan sahabat pendengar kita ni, inspirasi juga macam mana cerita kisah hidup Puan. Juga tak lupa ditemani dengan suaminya yang turut serta bersama kita. Alhamdulillah. Suami saya Encik Adnan Indo, Encik Adnan. bertugas di Institut Kampus Keningau, berasal dari Ipoh, Perak. Lahir di Gopeng, Perak. Menetap di sana. Selamat datang juga untuk suaminya, Alhamdulillah. Dan kita nak bersembang juga di awal ini berkaitan tajuk kita sebenarnya korban for mu'alaf pedalaman Sabah. Pastinya juga Puan ada pengalaman dalam menyampaikan misi-misi dakwah, menyampaikan juga dengan kehebatan Islam yang Puan sendiri rasai sehingga hari ini. Baik, sebut tentang Puan menjiwai agama Islam tu. Mungkin kita nak dapat tahu sedikit turning point Puan sendiri hari Mungkin ini. Mungkin mahu tahu bagaimana saya berada dalam agama ini. Betul. Dan sebelum ini mungkin agama saya yang dulu. Dan hari ini saya berada dalam agama kita sekarang ini. Alhamdulillah. Sebenarnya dia seperti ini ya. Kami sebenarnya beretnik dusun. Dusun di Sabah. Dan kebetulan keluarga saya ini berasal daripada keluarga Bebelian. Bebelian ini adalah salah satu gelaran bagi kadazan dusun yang di mana amalan mereka kira taatlah dengan adat semua, menjalankan upacara-upacara. Kalau dalam bahasa kita sekarang ini, bahasa Melayu ni dipanggil tolak bala semua. Jadi dalam bahasa tempatan kami disebut sebagai menerebung. Menerebung ini adalah upacara tolak bala. Jadi setiap tahun keluarga ini menjalankan upacara ini, dan di dalam saya dulu, kami punya fahaman dulu adalah agama pagan, dan juga di situlah saya dilatih oleh nenek, ibu bapa saya berpegang dengan dan beramal baik dengan fahaman pagan itu. Dan saya terlatih dengan fahaman pagan yang di mana pagan ini mengajar kita untuk jiwa-jiwa yang lembut dan sentiasa berinteraksi dengan alam. Kita tengok di sekeliling kita, kita nampak langit, kita nampak alam semesta. Kemudian itulah di antaranya asas bagi pegangan pagan. Dan bagi keluarga ini, di setiap tahun melakukan upacara menerebung tolak bala. Dan di situ saya mendengar nenek saya membaca serapah. Serapah ini adalah doa. Dalam agama kita sekarang ini diistilahkan sebagai doa. Dan saya dengar nenek memohon segala yang baik itu dimohon oleh nenek. Segala kebaikan, segala kesejahteraan, menolak penyakit. Inilah yang dijalankan dalam upacara menerebung itu. Satu masa saya tertidur di sisi nenek, saya termimpi semua yang dimohon oleh nenek telah disokong, tetapi dia tambah. Dia lengkapkan. Sebab nenek dia memohon semua kebaikan-kebaikan, kesejahteraan, kemurahan rezeki di dunia.
Dan dalam mimpi saya tu dia menambah dan kesejahteraan, keselamatan selepas mati. Rupanya itu perbezaan di antara fahaman saya dulu dengan sekarang. Dulu masa saya pagan, semua doa-doa ini dia meliputi yang berkaitan dengan semasa hidup. Dan rupanya ditambah di dalam agama yang saya berada sekarang ini, dia mementingkan keselamatan semasa hidup dan selepas mati. Itu sahaja beza dia. Dan mereka juga pagan ini mendidik kita dengan baik. Mengajak manusia untuk berbuat baik. Cuma itu perbezaan dia. Di dalam agama saya sekarang, rupanya dia mementingkan kebahagiaan kehidupan semasa hidup dan juga selepas mati. Itu perbezaan dia. Selepas itu, oleh kerana situasi masyarakat pada masa itu, masyarakat kami pada masa itu berubah kepada agama, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk masuk kepada agama saya yang kedua, iaitu Kristian. Dan saya belajar sungguh-sungguh dengan agama ini sehingga saya macam selesailah. Dan ketika itu sama juga saya inginkan kemuliaan juga. Dalam Kristian saya ingin menjadi seorang wanita di gereja, wanita suci di gereja, dan memperjuangkan kebaikan-kebaikan agama ini. Dan selepas itu dia sesuatu yang datang direct terus ke dalam hati saya, menjelaskan kemuliaan, sambung semula apa yang saya mimpi selepas ketika nenek saya bermimpi di sisi nenek itu, dan dia teruskan penjelasan melalui jiwa. Masa itu saya belum kenal Islam lagi. Saya tidak bercadang untuk masuk kepada agama ini. Tidak pernah terlintas. Tidak ada dalam agenda kehidupan kita. Satu masa saya akan memeluk agama ini, tidak ada. Tetapi oleh kerana dia sentiasa datang kita punya, saya pun tidak tahu nak jelaskan apa, tetapi message-nya itu yang menumpukan kehidupan yang seimbang, yang semasa hidup pun selamat, selepas mati pun selamat. Tapi prosesnya itu begitu lama juga. Dia datang bermusim. Dia datang dan tidak berhenti. Setiap kali dia datang dan seolah tarbiyah. Bagi belajar saya sesuatu. Dia bagi mengalami saya kampung saya sebenarnya belum ada elektrik masa tu. Jadi bila malam dia mengharapkan cahaya bulan. Tapi kalau tiada bulan, dia begitu gelap sekali. Ketika gelap sekali itu, kita tengok alam begitu hitam. Dan daripada mula gelap sampai ke habis, sampai ke pagi, bukan sesuatu waktu yang dekat, panjang. Dan dia bagi alami saya di situ, inilah, lebih kurang beginilah alam kubur. Jadi mengejutkan saya, alam kubur. Saya pun gelisah di dalam tengah kegelapan itu. Bila mengalami kegelisahan yang rasa di kemuncak sangat itu, dia jelaskan balik, tetapi ini lebih baik lagi sebab esok masih ada. Cahaya untuk esok masih ada, dan esok masih boleh bertemu keluarga, masih boleh bertemu nenek, boleh bertemu bapa. Tapi di alam kubur tidak. Betul. Tidak ada. Ini penjelasan yang mengejutkan bagi saya yang tidak pernah mendengar benda-benda macam itu. Jadi benda ini memberi kesan ke dalam jiwa saya ni. Sesuatu yang kacau. Jadi tak boleh dibiarkan. Kenapa jadi macam ini? Kenapa ada ilmu baru ni? Jadi itu yang menyebabkan. Dan dia datang lagi menjelaskan. Satu ketika dia akan datang lagi tambah. Baik Puan, itu dia. Kenapa Puan rasa sedemikian? Kejap lagi Puan akan sambung selepas ini. Okey, sambung lagi Puan tadi. Kenapa Puan rasa di hati gelabah, rasa risau apabila dapat mimpi yang Puan alami tu? Silakan. Saya jadi menggelabah selepas mimpi pengalaman di kubur tu. Jadi kerisauan, keresahan ini tidak habis-habis, menyebabkan kita ni mencari jalan untuk macam mana untuk selamat. Ini semua orang akan mati. Macam mana saya nak selamat? Jadi dalam kesusahan, keresahan itu datang lagi. Dia datang beritahu lagi. Cari kalimah Allah. Sebutan saya masa itu Allah. Allah. Cari Allah.
Jadi dengar perkataan cari ini dah terus. sangat mudah bagi saya sebab saya duduk di gereja, saya belajar di gereja. Ada buku-buku agama gereja. Saya pun cepat-cepat pergi ke gereja cari Allah dekat buku-buku gereja. Mudah saya cari, ada Allah, sudah jumpa. Dalam kitab Bible pun ada Allah. Jadi saya pun dah gembira, sudah rasa barangkali ini jalan untuk saya selamat selepas mati nanti, begitulah. Dan bila dalam ada kelegaan itu, dan saya bercakap lah, wah sudah jumpa Allah. Tahu-tahu dia kata, cari lagi, dia kata, cari lagi kalimah syahadah. Kalimah syahadah betul-betul mengejutkan. Kalimah syahadah, apa ni kalimah syahadah ni? Lepas tu tak bertanya dengan orang, apa ni kalimah syahadah ni? Ini baik berkaitan dengan orang Islam ni, kalimah syahadah ni. Lepas tu usaha-usaha, sebab itulah cara untuk saya menyelamatkan diri saya selepas mati. Jadi kalimah syahadah saya perlu ketahui apa dia kalimah syahadah. Dalam usaha saya mencari kalimah syahadah, tiba-tiba saya pun tak sedar sudah faham kalimah syahadah. Dan dengan kalimah syahadah lah saya difahamkan saya akan selamat semasa hidup dan selepas mati. Dua benda ni yang saya pegang dalam hidup. Saya mau selamat semasa hidup dan selepas mati. Dengan kalimah syahadah. Sekarang ini saya dah ada kalimah syahadah. Dan selepas saya melancarkan ucapan kalimah syahadah ni, saya buat keputusan untuk, saya dah pasti rupanya kalimah syahadah ini berkaitan dengan agama Islam. Cuma saya berhadapan dengan masalah. Sebab apa? Etnik saya, Kadazan Dusun ataupun Dusun, sebut sahaja Islam, dia punya situasi bertentangan. Islam dengan Dusun tidak sesuai. Mengapa tidak sesuai? Sebab kami Dusun, kami punya cara hidup, peliharaan kami umpamanya khinzir. Saya ni banyak khinzir di tempat kawasan memelihara. Saya yang memelihara dengan keluarga. Jadi benda tu banyak. Jadi kita pelihara ini Islam tidak sesuai dengan ini. Jadi kalimah syahadah, tapi macam mana? Tak sesuai. Kemudian satu lagi yang merapatkan hubungan di antara masyarakat kami di sana tu adalah satu minuman yang kita biasa kira minuman keras lah, macam begitulah yang mendekatkan kita tu. Tapi sebut Islam dia tidak sesuai benda ni. Dan kami juga memelihara anjing lah. Anjing ni baik untuk menjaga keselamatan di rumah, kebun. Tapi Islam dia tidak berapa sesuai dengan semua ini. Sekarang ini saya nak selamat untuk di dunia dan selepas mati dengan kalimah syahadah. Tetapi benda ni tak sesuai. Saya dan masyarakat saya tidak sesuai dengan agama ni. Jadi tentulah di situ dia ada sedikit cabaran saya. Tetapi saya tidak boleh berdiam diri sebab saya dah jelas apa yang saya nak dalam hidup saya tu. Saya nak selamat semasa hidup dan selepas mati. Itu tetap saya punya impian lah. Jadi selepas itu saya cuba juga untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Dan saya benda yang datang seawal saya boleh berfikir. Sehinggalah mengikut kedewasaan saya. Dan saya berumur 13 tahun, saya dah faham apa itu tentang agama, tentang syahadah. Dan saya cuba bertindak mengucap 2 kalimah syahadah ketika umur saya 13 tahun. Tetapi sangat tidak sesuai dengan masyarakat. Masyarakat saya sama ada di kalangan yang sebaya ataupun paci-paci dan masyarakat keseluruhannya lah. Jadi tapi saya tidak menyalahkan mereka sebab mereka pun tidak faham. Yang saya faham, saya sendiri yang faham. Dia datang kepada saya sahaja, bukan kepada masyarakat saya. Jadi saya tetap juga berusaha untuk lafaz kalimah syahadah dan saya berjaya ketika saya berumur 15 tahun.
Dan ketika saya berumur 15 tahun, selepas melafazkan kalimah syahadah, saya membentuk kehidupan saya sendiri. Saya tidak bercampur dengan orang Islam. Saya dalam keluarga saya saja. Sebab saya sudah dapat kalimah syahadah, saya tinggal dengan keluarga saya walaupun hidup dalam keadaan macam itu, tetapi saya cuma ada kalimah syahadah dan tidak mengganggu, yang lain-lain tidak mengganggu saya. Kehidupan saya seperti biasa. Untuk tempoh saya memberi faham kepada keluarga, dan keluarga mengambil masa 5 tahun untuk memahami apa sebenarnya yang berlaku dengan saya ni. Jadi orang pertama yang memahami itu adalah bapa saya, di mana satu masa waktu asar itu tiba-tiba azan radio kedengaran, dan asal saja azan radio kedengaran itu, orang Islam tu dia akan bersiap-siap ke ambil air sembahyang. Dan oleh kerana keluarga saya sebelum itu tidak faham tentang agama ni, jadi dalam tempoh yang begitu tu saya tidak boleh sembahyang di rumah. Tetapi sedikit pun tidak mengganggu saya, sebab saya memahami keluarga saya dan saya pun tidak mau mengganggu mereka. Cuma selepas 5 tahun itu, ketika azan dalam cuaca yang begitu indah, ada cahaya matahari tetapi tidak panas, tiba-tiba azan mendayu-dayu. Masa tu kami orang kampung, jadi dia ada kerja-kerja yang macam dia ada tukul-tukul, dia ada gergaji nak memotong-motong kayu, melibatkan bunyi bising begitu. Tetapi apabila ayah saya tengok saya sudah mengambil air sembahyang, dia letak semua ni. Sebelum ini dia tak boleh terima. Dia letak semua, dia duduk sopan-sopan. Lepas tu dia tengok saya melangkah masuk ke dalam rumah, dia benarkan saya solat di rumah, sembahyang di rumah, dan dia sebut nama Islam saya Nuraidah. Dia kata nama saya Nuraidah Hidayah, dia sebut Nuraidah. Dia kata, saya mau kamu sembahyang tenang-tenang. Ini semua sebenarnya saya ada kerja, tetapi saya tidak mau kamu terganggu dalam sembahyang kamu. Jadi dia letaknya semua tu bagaikan hati saya ini nak menangis, dan betapa ayah terlalu mulia bagi saya tu. Dan akhirnya hari itu saya solat di rumah kali pertama dengan restu ayah. Jadi akhirnya saya ada bertambah kekuatan untuk memperkenalkan apa yang saya pilih kepada masyarakat. Saya tidak menyalahkan masyarakat sebab mereka pun tidak faham. Cuma biasalah benda yang baru itu, yang ada pertentangan itu, kita memerlukan masa untuk menyesuaikan sedikit. Saya percaya apabila mereka, di antara mereka mendapat hidayah, saya percaya mereka lebih baik daripada saya sendiri. InsyaAllah begitu. Dan semoga Allah memberi mereka apa yang telah saya alami jugalah. Subhanallah. Itu dia Munaf. Dan di situ saya telah mengucap kalimah syahadah dan akhirnya solat di rumah. Allahu Akbar. Siapa sangka kan waktu puan lafazkan syahadah tu, puan risau, susah hati, apa akan berlaku dengan persekitaran yang mungkin tidak mengizinkan, tetapi selepas lafazkan syahadah tu, datang pelbagai kemudahan yang Allah sediakan tu. Allah segera atur semua. Subhanallah. Baik, puan ada ceritakan tadi berkaitan juga dengan kehidupan persekitaran puan, berkaitan dengan alam sekitar, dan itu juga memberikan inspirasi kepada puan dan juga mengajarkan erti benar kesusahan di hati tu. Sempat tadi kita bertanyakan soalan kepada puan, bila kita duduk di kawasan tempat puan tu, saya pun terbayang mesti cantik kawasan kampung puan kan. Alhamdulillah. Dan alam sekitar dengan sendiri kan, kehidupan puan sendiri hari ini, puan sendiri pun ada maklumkan di mana belajar juga dari sudut alam sekitar ni kepada kehidupan puan hari ini. Apa yang puan belajar sebenarnya? Sebenarnya kami Kadazan Dusun, kehidupan itu rapat dengan alam sekitar. Kita buka saja mata dari pagi ke petang, kita akan lihat langit yang bersih. Kemudian kita nampak tumbuh-tumbuhan, kayu-kayan yang menutup gunung-gunung, bukit bukau. Kita tengok landai dia punya, dan saujana mata memandang. Begitulah cantiknya. Tiba-tiba kita ini terlintas di hati. Kita lihat langit yang begitu cantik, begitu tinggi. Siapa yang cipta tu? Tapi sebenarnya sebelum itu, saya ditanya tu. Bila saya memerhatikan langit yang cantik, gunung ganang yang cantik, alam sekitar yang indah itu, tiba-tiba dia kata, siapa yang cipta langit?
selaras dengan umur saya yang begitu. Jadi ini buat saya menggelabah. Siapa yang cipta langit ni? Siapa ni cipta? Dah kelam kabut dah saya ni. Saya ada pernah tanya nenek, tapi nenek kata dia terimalah ini sebagai yang memang ada, dia kata. Tapi dia soalan ini, dia kata siapa yang cipta? Dia bukan kata nak yang sedia ada. Jadi menggelabah siapa cipta ni? Mencari jawapan itu yang tersimpan dalam hati saya, mengganggu saya tu. Kemudian selepas saya ucap 2 kalimah syahadah, saya mendalami agama ini, agama Islam ini. Rupanya dalam agama ini dia menjelaskan satu persatu tentang siapa pencipta langit, tentang ciptaan dia, seluruh alam semesta, Tuhan yang Maha Satu yang mencipta semuanya. Ketika hidup pun semua di Allah sebagai yang berkuasa, dan selepas mati pun Allah yang sebagai berkuasa. Jadi sebelum saya ucap syahadah, saya begitu tertanya-tanya tentang siapa yang mencipta. Macam kita ni bengang lah. Kita tertanya-tanya, siapakah yang mencipta? Ini satu gangguan. Satu gangguan untuk kita ni. Sentiasa Rupanya, bertanya. rupanya selepas saya ucap kalimah syahadah dan cuba mendalami Al-Quran, tengok di dalam Al-Quran, rupanya semua tersedia di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah satu syariat, satu peraturan hidup yang perlu diikuti seorang manusia yang melalui kehidupan ini. Dan lengkap, Al-Quran ini lengkap. Daripada sebelumnya manusia lahir pun ada peraturan di situ, semasa lahir dan selepas mereka beralih daripada muka bumi, semua tersedia di dalam Al-Quran. Jadi rupanya selepas saya syahadah, saya telah mendekatkan diri dengan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mentelaah semua apa yang diperintahkan di sana, apa semua yang dilarang. Rupa-rupanya Al-Quran itu menjadikan kita sebagai seorang manusia yang bernilai tinggi, mulia. Tanpa peraturan di dalam Al-Quran itu, kita tidak nampak diri kita ni. Kita tidak nampak kita ini siapa. Tetapi kalau kita sudah belajar Al-Quran, sudah baca semua di dalam Al-Quran, kita rupanya Allah ini meletak manusia di tempat yang semulia-mulia. Jadi itulah, kalau tapis-tapis lah kan, kita tidak akan jatuh umpama air. Kita akan tertapis, tersangkut juga sekiranya kita ada ilmu dalam agama inilah. Itu yang. Dan hari ini selepas saya memeluk agama Islam ini, saya memahami betul-betul dan menjadikan ia sebagai amalan saya, panduan hidup saya. Dan rupa-rupanya ada lagi orang lain yang berminat dengan agama ini, dan saya membantu mereka. Saya sebagai counseling mereka dan untuk mencari jalan apa yang mereka kehendaki. Ada persamaan dengan saya, ingin memiliki peraturan inilah. Maksud saya peraturan ini adalah syariat agama Islam ini. Subhanallah, itu dia cakap tentang alam sekitar, itulah yang juga membukakan minda hati kita ni Puan. Dan akhirnya bawa kita kepada satu ilmu yang begitu berharga, iaitu Al-Quran itulah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan Puan, kita dimaklumkan Puan dari pendalaman Sabah. Dan mungkin kita nak tahu mungkin bagaimana pendekatan dakwah yang diambil kepada penduduk pendalaman, contohnya dalam pelaksanaan ibadah kurban, mualaf yang bakal dilaksanakan insyaAllah. Tak lama lagi ni. Kurban ni. Macam mana pula persiapannya? Sebenarnya dia macam ini. Untuk di pedalaman, kita ni bukan mahu mengajak secara memaksa orang lain untuk menerima agama. Cuma kita ni memberi faham kepada mereka apa dia Islam itu sebenarnya. Jadi bila mereka memahami agama tu, baru mereka akan berfikir sendiri. Rupa-rupanya Allah telah menjadikan kita sebagai manusia begitu lengkap dengan akal, roh, perasaan, dan dengan ini manusia itu sendiri boleh berfikir. Boleh berfikir dengan diri dia, boleh menilai apa yang dia nak. Saya rasa di dalam Al-Quran itu ada menyebut bahawa di dalam Al-Quran itu dia tidak ada paksaan di dalam agama, kerana telah jelas yang baik dan tak baik. Jadi manusia boleh saja memilih.
Maksudnya bukan kita ni tak nak sesuatu, bukan begitu. Tetapi kita memilih berdasarkan kepada unsur yang baik dan unsur yang tidak baik. Jadi di situ sudah jelas. Jadi otomatik kita boleh menerima, berfikir, tak perlu pun kita bercakap banyak. Itu seorang manusia boleh menilai lah. Jadi dan di pedalaman kita tidak akan bercakap tentang masuklah Islam. Kita tidak akan bercakap begitu. Tapi kita lebih kepada berkongsi bersama kebaikan agama itu, dan biarlah masyarakat kita yang menilai tentang betapa indahnya ajaran yang telah dibawa oleh agama Islam. Dan salah satu yang kita bawa ini sekarang ini, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Korban. Dan kami mengambil Raya Korban ini sebagai salah satu untuk dikongsi bersama dengan bukan sahaja orang Islam, tetapi bersama dengan masyarakat bukan Islam, untuk mendekatkan hubungan kami bersama, untuk mengharmonikan di antara kami bersama. Kerana Islam itu dia memperkenalkan keharmonian, kebaikan, hubungan di antara manusia yang tidak mengira agama, keturunan, bangsa, pangkat. Jadi kita ambil peluang ketika kita ni mengadakan Raya Korban ini untuk mengajak mereka bersama. Kemudian pada masa yang sama, orang-orang kita ni, mu'alaf kita ni yang di bawah saya ni, yang saya telah Islamkan, kita mendidik mereka mengenali tentang sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anaknya Nabi Ismail alaihi salam, tentang betapa Allah di situ menurunkan sesuatu yang perlu dipatuhi, perlu ditaati. Bila Allah menurunkan ayat untuk memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita tengok sejarah ini, Nabi Ibrahim dia begitu lama baru dia dapat anak. Dan selepas itu dia dapat anak, Allah perintahkan pula lagi pindah anaknya dengan ibunya jauh. Maksudnya kalau zaman-zaman sekarang ini, bila dah anak ambil diperlu dicium lah kan. Tapi rupa-rupanya diperintahkan untuk pindah. Begitu ya. Dan selepas itu diperintahkan pula lagi untuk sembelih anak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang perintahkan sembelih anak. Tetapi dua yang taat kepada Allah itu, dia menerima dengan hati terbuka. Malah Nabi Ismail alaihi salam menyerahkan diri dia untuk disembelih. Subhanallah. Subhanallah. Jadi akan juga dilaksanakan ibadah korban tu katanya di kampung halaman Puan sendiri, insya-Allah. Dan saya kira Puan sendiri pun yang setengah menguruskan perjalanan ibadah tersebut, insya-Allah. Ramai mungkin di kampung Puan? Ya, kita melibatkan beberapa buah kampung. Untuk di tempat saya di Cawangan, ke daerah Keningau sahaja, saya telah memilih 4 buah kampung. Dan satu kampung itu kita telah kumpul beberapa buah kampung dalam satu pusat itu. Dan di kampung yang lain juga kita kumpul kerana kita mengambil peluang ini untuk mendekatkan semua orang, merasai betapa harmoninya Hari Raya Korban ini bersama, sembelih lembu sama-sama. Dan di samping dia ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendekatkan semua orang Islam, mendekatkan orang bukan Islam juga. Jadi di situ peluang kita untuk memperlihatkan keharmonian didikan agama ini. Jadi itulah peranan saya di pedalaman. Salah satunya banyak benda yang saya buat di pedalaman. Bukan sahaja korban, saya bagi kursus lagi gali kuburan. Saya rasa tidak pernah dibuat pengurusan jenazah tu. Pengurusan jenazah. Dan kursus lagi macam mana gali liang lahat. Sebab saya masuk ke pedalaman, dan di pedalaman itu mu'alaf, dan saya yang bertanggungjawab mengislamkan mereka. Jadi saya perlu kursuskan daripada A sampai ke Z tentang kehidupan di dalam Islam ini. Mereka mengerti tentang apa tuntutan di dalam kehidupan. Mereka tahu menguruskan tentang jenazah, dan mereka boleh berhari raya dengan baik, dengan betul. Mereka boleh berpuasa dengan baik. Jadi semua benda ni kita sentuh. Jadi itulah peranan saya di pedalaman untuk kita memasyarakatkan apa yang Islam ajar kepada mereka. Dan sudah tentu
kebaikan yang dibawa oleh agama Islam dengan kita punya kebijaksanaan membawa kepada masyarakat, sebenarnya ini semua mendekatkan dan tidak ada pernah menentang, malah semuanya datang bersama. Dan begitu juga dengan perayaan pun kita guna sebagai untuk alat yang menghubungkan. Baru-baru ini kita ada keamatan yang telah merangkumkan semua Islam dan bukan Islam. Di kampung-kampung merangkumkan Islam dengan bukan Islam. Dan kita telah memberi hadiah-hadiah kepada semua orang yang melalui cabutan bertuah yang tidak mengira siapa. Semua orang dapat. Jadi inilah peranan kita di dalam satu sama lain. masyarakat. Ini yang kita nak sebut sebagai harmoni, keharmonian yang dibawa oleh agama itulah. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Banyak perkara juga yang kita ambil inspirasi dari Puan sendiri yang terus membawakan mesej-mesej yang baik-baik untuk orang Islam, keutamanya, dan juga orang bukan Islam, supaya kita sama-sama hormat, hormati, sayang antara satu sama kita lain. mendidik orang Islam itu supaya akidah dia baik, lurus kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala, untuk selamat di dunia dan selamat selepas mati. Amin. Dan di dunia ini kita tidak melupai kawan-kawan masyarakat kita yang bukan Islam, untuk sentiasa harmoni bersama. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Dia kena terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Aida Hidayah binti Dakun. Insya-Allah Puan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.